Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباء الكرام, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat yang zahiratan wa batinah, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir, makan, minum, udara, tempat yang tinggal yang selesa, kesihatan. Wa batinah, nikmat batin iaitu nikmat hidayah, nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara nikmat yang batinah yang paling besar sekali adalah nikmat di atas Islam dan sunnah. Sehingga sabit daripada ucapan salaf, aku tidak tahu mana nikmat yang lebih besar, itu sama ada Allah Subhanahu wa taala masukkan aku ke dalam Islam ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai ahli sunnah, di atas jalan sunnah. Kerana kedua-duanya adalah nikmat yang terbesar. Dan seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa sunnah. Lalu orang tanya kepada beliau, kenapa bukankah Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam? Kata Imam Ahmad, kerana betapa ramainya orang yang mengaku sebagai Islam tetapi tidak berada di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut sunnah, sunnah ni termasuk semua sekali. Bukan hanya sunnah dalam bab ibadat, bukan hanya sunnah dalam masalah perbuatan amali sahaja. Sunnah ini termasuk juga i'tiqadiyah, sunnah i'tiqad, sunnah baginda SAW dalam masalah i'tiqad. Sebab itulah para a'immah di kalangan kitab akidah ni, dia menyebutnya dengan nama sunnah, dengan nama sunnah. Jadi para pendengar rahimani wa rahmakumullah, atas nikmat yang besar ini maka harus disyukuri dengan kita mempelajarinya, mendalaminya, menyebarkannya dan mempertahankannya. Apa gunanya kalau kita ini mengaku sebagai ahli sunnah tapi kita tidak mempertahankan akidah ahli sunnah? Apa gunanya kita mengaji akidah tapi tujuannya kita membiarkan akidah itu dirobek-robek oleh ahli bidah. Ahli sunnah itu ditipu dan diperdaya oleh golongan-golongan perosak untuk merosakkan ahli sunnah, merosakkan pemuda-pemuda sunnah, merosakkan orang yang baru nak mengaji sunnah oleh orang yang mengaku sebagai sunnah, ahli sunnah ini. Yang kenalah perosak. Humul adu fahdharuhum. Dan kitab Syekh Abdul Karim Berjas, kitab yang sangat bagus, kitab nipis, nama kitab tu Humul adu fahdharuhum. Begitu adalah musuh, fahdharuhum, maka hati-hati, tahzirlah mereka, beri perhatian, berilah peringatan daripada kejahatan mereka. Berilah peringatan dan berilah peringatan kepada tentang kejahatan yang mereka lakukan. Sebab itu tujuan mengaji akidah kita sebut sebelum ni. Tujuan ni adalah pertama untuk memurnikan ibadah kita hanya pada Allah Azza wa Jalla. Pertama, tujuan ibadah ialah untuk memurnikan ibadah kita, untuk betulkan diri kita. Yang kedua, untuk pertahankan diri kita. Sebab satu, untuk betulkan diri, untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang sahih. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan rasulnya dengan al-huda wa dinil haqq. Al-huda kata Syekh Sa'di, al-ilmu sahih, wa dinil haqq yakni al-amal salih.
الدين العلم الصحيح والعمل الصالح. Jadi al-ilmu sahih, ilmu sahih syarat pertama untuk membetulkan, membersihkan jiwa. Yang kedua ialah apa dia? Al-amal salih. Jadi dua-dua ni kena ada. Al-ilmu sahih penting untuk membetulkan jiwa, amal salih juga perlu. Ilmu sahih membersihkan dalaman, juga amal salih juga membersihkan dalaman dengan melalui praktikal. Ada orang dia ada ilmu yang sahih, dia tak ada ilmu yang sahih. Dia tak amal, dia tak sahih, tak salih. Maka dia tak mencucikan jiwa dia, bahkan menambahkan keburukan, menambahkan lagi buruk pada jiwa mereka ni. Dia akan tengok perbuatan mereka amat buruk. Dia disebahkan kepada sunnah tapi amat buruk. Ada mengaku sebagai sunnah tapi buruk sekali pelakuan mereka. Membenci tauhid, membenci pendakwah kepada tauhid, mengejek-ngejek pendakwah kepada tauhid. Kan? Yang kedua, mereka itu buruk dari segi i'tiqad dan amali, i'tiqad dan amalinya. Tidaklah yang memburuk-burukkan ahli sunnah itu melainkan orang yang buruk. Seperti kata Imam Ahmad dan juga lain-lain. Yunus bin Ubaid, bila orang kata kat dia, siapakah dia ahli sunnah, iaitu orang yang mencintai ahli sunnah yang lain. Barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan rahmatullah, disambung kitab kita, iaitu masih lagi konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu cinta ni dia ada tandanya. Seperti mana bila kita benci, dia ada konsekuensinya. Al-wala dan al-bara. Cinta dia ada kesannya kepada amalan perbuatan yang zahir dan batin. Begitu juga dengan benci. Jadi antara kesan, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ustaz Yazid hafizahullah taala wa ra'ah, surat 96 tuan-tuan, surat 96. Iaitu konsekuensi cinta kepada, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Syekh, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Ini kita dah huraikan pada kuliah yang lepas. Bagaimana kita bawakan 3 kisah sahabat, iaitu Abdullah bin Mughaffal, Imran bin Husain atau Imran bin Husain, dan juga siapa lagi seorang kisah Abdullah bin Mughaffal, kisah Imran bin Husain, dan kisah Abdullah bin Umar. Kisah Abdullah bin Umar dengan anaknya Bilal, kisah Abdullah bin Mughaffal dengan anak saudaranya, dan kisah Imran bin Husain dengan anak muridnya. Berkenaan dengan perbuatan mereka mempertikaikan hadis Nabi SAW dengan ucapan manusia. Yang kedua, mentaati apa yang Rasulullah SAW, ta'atuhu fima amara. Tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Sebab itulah dia syair ataupun potongan syair, iaitu ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu wallahi la'amri hadha fil qiyasi syani'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dia kata apa? Kamu derhaka kepada Rasul ataupun kepada Allah, wa anta taz'umu hubbahu, dan kamu mendakwa bahawa itu adalah, sedangkan kamu mendakwa kamu mencintainya. Wallahi la'amri, demi Allah, demi jiwaku, la'amri fil qiyasi syani'u, hadha, ini amat buruk sekali dalam qiyas, dalam cara berfikir. In kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, sesungguhnya kalaulah kamu, cinta kamu kepada Nabi itu benar, Allah itu benar, la'ata'tahu, sehingga kamu akan mentaatinya. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu, kepada orang yang dicintai itu, muti'u, dia akan menjadi orang yang taat. Seperti mana yang disebutkan syair tadi. Jadi kata Ustaz Yazid hafizahullah taala, Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan taat kepada beliau menjadi sebab seseorang masuk syurga. Jadi dalil tak? Yes, ada dalilnya. Kullu min ummati yadkhuluna jannah. Nabi sallam,
setiap daripada umatku semuanya masuk syurga illa man aba, dengan orang yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga itu? Qala Rasulullah, maka Nabi menjawab, iaitu man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi, siapa yang mentaati aku maka dia masuk syurga, maka siapa yang man asani, siapa yang derhaka, faqad aba, maka dialah orang yang enggan. Faqad aba, orang yang enggan. Jadi dalil tak ada dalil. Okey, nah. Kita wajib mentaati Nabi SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, iaitu kalau Nabi perintahkan dengan perintah yang tegas, maka hukumnya wajib. Maka kalau kita langgar, kita berdosa besar. Kalau apa yang Nabi perintahkannya dengan perintah yang tidak tegas, maka hukumnya sunat. Maka kita amat-amat digalakkan. Makin cinta kita dengan Nabi, kita akan nak buat sunnah Nabi SAW. Juga dengan larangan Nabi SAW, larangan itu kalau larangan yang berbentuk tegas, maka larangan itu menatijahkan hukum haram, maka tak boleh kita buat. Dan apabila kita meninggalkan, apabila larangan itu dalam bentuk larangan yang tidak tegas, maka hukumnya makruh. Kita amat-amat kita digalakkan untuk meninggalkannya. Itu kalau tak kita tinggalkan, maka kita ni terdedah kepada celaan. Okay? Kat sini ada kaedah penting dalam masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita dalam masalah taat ni, kalau tidak ada langsung iktiqad perlu taat Nabi SAW, ini kita kena faham betul. Masalah ni tafsil. Tak ada dalam buku ni. Dengar betul-betul masalah ni. Kalau seorang itu iktiqad bahawa tidak perlu taat Nabi SAW, tak iktiqad tidak perlu taat Nabi SAW pada keseluruhan perintahnya, atau pada mana-mana perintah Nabi SAW, maka setelah sampai pada dalil hujjah, maka hukumnya kafir. Maka hukumnya kafir billahil azim. Ana ulang sekali lagi. Barang siapa yang beriktikad bahawa tidak wajib taat Nabi SAW pada seluruh perintahnya, yang wajib, perintah yang wajib, atau pada sebahagian perintahnya, atau pada larangannya yang pasti, yang haram, atau pada larangannya yang berbentuk tidak tegas seperti makruh, maka siapa yang beriktikad begini hukumnya kafir billahil azim. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minadh dhalal. Itu orang macam ni hukumnya kafir. Nah, kalau dia tidak taat Nabi SAW, tapi di i'tiqad wajib taat Nabi. Ini level kedua, yang bahaya yang kedua. Kalau dia i'tiqad wajib taat Nabi SAW, namun dia tidak melaksanakan perintah Nabi SAW tadi, perintah yang wajib, dia tak laksanakan, maka apa hukum dia ni? Maka dilihat apakah perintah wajib yang dia tinggalkan tadi. Kalau yang diperintahkan itu ialah aslun min usulis Islam, iaitu satu asas utama asal Islam, yang mana kalau tidak ada perkara tersebut, dia terkeluar daripada Islam, maka derhaka pada
Nabi dalam bab tersebut menyebabkan dia jatuh kafir juga. Okey, jatuh kepada kafir juga. Saya ulang sekali lagi supaya kita tak confuse. Kita tolak, kita i'tiqad wajib taat Nabi. Tadi yang pertama, yang paling teruk lah, dia tak i'tiqad tak taat Nabi SAW. Jadi dia ada i'tiqad wajib taat Nabi, tapi dia tak laksanakan. I'tiqad tu dah ada lah, dia tak laksanakan perintah Nabi tadi. Maka tidak melaksanakan perintah Nabi itu, dia akan jatuh pada dua keadaan. Perintah Nabi itu ada dua. Satu, perintah Nabi yang menjadi aslun, menjadi asal, akar, seri utama Islam. Yang mana kalau tidak ada, dia tidak Islam. Kalau langgar perintah ini, kafir dia. Contohnya, perintah Nabi untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Perintah Nabi untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia tidak mentauhidkan Allah, dia mensyirikkan Allah dengan syirkul akbar, dengan syirik yang besar. Maka tidak taat di sini bukan hanya berdosa. Sebab tidak taat di sini, dia tidak taat pada perkara yang menjadi aslun, menjadi asas daripada asas-asas Islam. Maka hukum dia kafir. Perhatikan masalah tuan-tuan supaya tak jatuh dalam masalah kita. Tak ikut Nabi tak seperti kafir. Ada orang tak sembahyang sunat tak kafir pun. Dia jangan campurkan. Masalah ni kena detail. Dia tak taat pada perkara yang aslun min usul Islam. Contohnya tak solat, kafir. Dia i'tiqad solat tu wajib tapi dia tak solat, kafir. Dan juga pada larangan. Tidak mentaati Nabi pada larangan yang menyebabkan dia menjadi usul Islam atau meninggalkan syirik contohnya. Maka kalau tak taat Nabi dalam bab ini, dia akan terkeluar daripada Islam. Yang kedua, tak taat Nabi dalam perkara yang Nabi perintahkan, tetapi dia bukan menjadi asas sahnya keislaman seseorang tersebut. Maka tinggalkannya hukumnya berdosa. Seperti dia tinggalkan membayar zakat. Dia i'tiqad bahawa zakat wajib, tapi dia tak bayar zakat. Ini hukumnya dosa, bukankah jatuh kafir? Bukan jatuh kafir. Dia tak apa dia? Dia meninggalkan, dia melakukan larangan Nabi SAW. Dia minum arak contohnya. Kadang-kadang dia i'tiqad, dia tahu bahawa arak itu Nabi larang kita meminumnya, tapi dia minum juga. Adakah jatuh kafir? Tidak jatuh kafir. Dan kalau dia menghalalkannya, itu cerita lain. Menghalalkannya, boleh jatuh hukum kafir yang lain pula. Faham? Barakallahu fiik. Adapun tidak mentaati Nabi dalam masalah pada perintah yang tidak tegas, masalah sunat, dia tak buat. Dan bila sunat dia tak buat. Maka yang ni perlu tafsir juga. Kalau dia sengaja nak tinggalkan sunnah Nabi SAW kerana rangka dia, kerana nak menderhakai Nabi, dia nak mukhalafah dengan Nabi, maka hukumnya kafir juga. Kalau benda itu sunat. Nabi kata simpan janggut, kata, aku tak nak ikut Nabi di bab ni. Aku nak bagi, aku tak relevan. Hukumnya kafir juga. Yang kedua,
Dia tak kata benda tak relevan, dia kata bagus apa semua, tapi dia tak pernah buat langsung, tak nak buat langsung. Yang ni dicela. Dan menurut mazhab Ahmad, dia ini tidak boleh menjadi saksi pun, kerana sengaja meninggalkannya. Bahkan dihukum fasik kerana sentiasa meninggalkan sunnah. Dengan ni, inilah perkara yang sunat. Kedua. Yang ketiga, dia tidak meninggalkan secara total, dia kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Yang ni dia tidak hukum berdosa, tapi dia dianggap kurang imannya. Anggap dia ada kelemahan dalam imannya. Ya, ada kekurangan pada iman. Sebab apa? Sebab ucapan Umar Abdul Aziz dan kitab dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya pada agama ini ada al-faraid wa sunan, kata Umar Abdul Aziz. Maksudnya dalam kitabul iman, nanti insya-Allah kita akan belajar kitabul iman pada insya-Allah iklan akan naikkan nanti insya-Allah. Ini Baitur Rahmah, insya-Allah kita akan buat. Iaitu apa dia? Umar Abdul Aziz kata, sesungguhnya agama ini ada faraid, ada fardu-fardu was sunan. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka dia telah menyempurnakan agamanya dan imannya. Kalau kita sempurnakan, kita sempurnakan iman. Berarti kita kata bila kita kurang sempurnakannya, kuranglah sempurna imannya. Macam mana Ustaz boleh tahu dia kurang amal, kurang sempurna iman? Sebab Nabi SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabang. Al-iman bid'un wa 30 syu'bah. Bid'un wa 60 syu'bah. Bid'un wa 50 syu'bah. Khamsatah kan? Bid'un wa 60 syu'bah. Bid'un wa 60 syu'bah. Bid'un wa 70 syu'bah. Ada setengah riwayat 70 lebih, ada kata 60 lebih cabang iman. Maka setiap amal soleh kita itu dia mewakili satu cabang iman. Jadi makin kita sempurnakan agama, makin kita sempurnakan cabang imannya. Makin kita ikut Nabi SAW, makin kita sempurnakan agama kita. Itu kena faham kaedah ni. Jangan kata, oh disunat je, tak ada masalah, tak ada apa-apa, tinggalkan tak ada efek pun. Tidak ada efek. Ada kesan pada diri kita pada iman. Dan kita boleh rasa kesan tu sebenarnya. Tentang melalui Ramadan, rasa tak kesan ni boleh baca Quran setiap hari 1 juzuk, 1 juzuk setengah, 2 juzuk. Sebahagiannya boleh qiyam malam. Maksud saya di bulan biasa ni, bulan Syawal dah kekurangan. Sebab apa? Sebab kita kurang mengamalkannya. Tak sekuat semangat kita pada bulan Ramadan tadi. Nah, yang ni adalah kesimpulan dalam masalah ikut sunnah Nabi SAW ini. Begitu juga dalam larangan Nabi SAW. Dan larangan pula, begitu juga larangan Nabi. Larangan Nabi SAW itu juga adalah sunnah. Kita tinggalkan, maka kita telah ikut sunnah Nabi SAW. Poin seterusnya. Poin yang seterusnya lagi, iaitu apa yang Nabi tak buat juga, itu juga ada sunnah. Itu para ulama kata sunnah itu ada dua. Satu sunnah fi'liyah. Satu sunnah yang Nabi buat. Satu lagi sunnah tarkiyah. Iaitu sunnah yang Nabi tinggal. Maksudnya Nabi tinggal. Nabi tak buat, kita pun tak buat. Ya, Nabi tak buat, kita pun tak buat. Jadi Nabi tak buat, kita tak buat juga dalam masalah ibadah, maka kita telah mengamalkan sunnah tarkiyah. Orang kata, Ustaz, tak buat ni bukannya hukum. Orang kata, Ustaz, tak buat ni bukannya satu hukum, Ustaz. Tak buat ni tak ada hukum lah. Dia bukan satu perbuatan. Tidak buat apa-apa itu bukan satu perbuatan. Dia tidak salah. Tidak berbuat apa-apa itu pun satu perbuatan. Kita tengok orang yang tengah tak buat apa, dia duduk. Kamu buat apa? Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa itu satu perbuatan. Tuan-tuan boleh buka ayat Quran. Okay, buka Quran. Buka surah At-Taubah. Buka surah At-Taubah. Kita ada Quran di sisi masing-masing. Kita buka ayat Quran. Sebab saya nak jelaskan kepada tuan-tuan bahawa ada perbuatan atau tidak berbuat apa-apa itu pun satu perbuatan.
Bukan surah At-Taubah, surah Al-Ma'idah, afwan. Surah Al-Ma'idah ayat 78. Surah Al-Ma'idah ayat 78. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun." Nanti kita nak terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Saya nak baca terjemahan ni. Saya boleh terjemah tapi nak terjemah. Orang-orang kafir dan Yahudi Bani Israel telah dilaknat dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh, melampaui batas. Kemudian Allah Ta'ala kata, Kanu mereka dahulu sentiasa tidak la yatanahawna, mereka tidak melarang, saling melarang, an munkarin fa'alu, tidak melarang orang ramai daripada melakukan kemungkaran. Maksudnya mereka itu tidak melarang. Tidak melarang itu perbuatan ke tak? Bukan perbuatan. Bukan perbuatan, tak buat. La yatanahawna, tidak melakukan. La yatanahawna an munkarin fa'alu, la bi'sa. Ujung kita nak. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Sedangkan mereka lakukan apa? Mereka tak buat apa-apa. Mereka tak tegur. Tak tegur tu tak buat. Faham tak? Bila tak buat, apakah tak buat itu satu perbuatan? Itu satu perbuatan. Allah Ta'ala labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka semua lakukan. Maksudnya, tidak menegur itu ialah tidak melakukan perbuatan menegur itu. Tak buat apa-apa, betul tak? Ialah satu perbuatan yang buruk. Dan bahawa ikut sunnah Nabi juga dalam masalah apa yang Nabi tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan. Sunnah Nabi dalam bab at-tark. Dan Nabi dalam bab meninggalkan. Nah, jadi tidak membuat apa yang Nabi tak buat juga satu perbuatan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah itu dia punya prinsip dia. Kemudian poin seterusnya sebelum kita baca dah, saya baca poin-poin ni supaya kita faham apa bab yang kita baca ni, maksud taat tu. Okay, sebab kat sini Syekh letak, Ustaz Yazid tak sebut wa tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang Nabi larang, tak, sebab dia sekalikan dengan mentaati. Okey. Dalam bab meninggalkan pula yang Nabi SAW larang, dalam bab meninggalkan ini, macam mana nak jadikan dia ada pahala? Kalau tanya Ustaz, kalau saya nak tinggalkan sesuatu perbuatan yang buruk, adakah ada pahala? Saya meninggalkan minum arak, adakah dapat pahala? Dia akan dapat pahala sekiranya cukup syarat. Syarat yang pertama, iaitu al-ilmu bihi, iaitu dia kena tahu bahawa memang benda itu dilarang oleh syarak. Kalau dia tak buat sebab memang tak terlintas dia nak buat, dan dia tak tahu pun benda itu haram, tapi dia tak buat sebab dia tak dapat maklumat lagi, contohnya, maka dapat tak ganjaran meninggalkan? Tak dapat. Satu, al-ilmu bihi. Yang kedua, dia mesti ada muta'ammid, dia mesti ada niat nak tinggalkan. Maksudnya, aku memang nak tinggalkan benda ni, bukan sebab dia tak sengaja tinggal. Ada setengah orang kan, dia kata buat tahlil yang bid'ah lah. Tahlil bid'ah maksudnya bukan baca la ilaha illallah, macam majlis tahlil yang tak sunnah tu. Dan kita kata, kita cerita kat kawan kita ni dulu rock kan, tak pernah buat apa pun dulu, khayal dalam dunianya. Lepas tu masa dia dah insaf tu, dia pun dah ikut sunnah. Dia kata
Dia kata, tahlil ni tak sunnah. Oh, patutlah aku tak pernah buat pun dulu. Dia balik, kau tak buat dulu sebab apa? Sebab kau memang kau dulu jahil, kau pergi jadi rockers apa semua, memang kau tak kenal langsung agama. Jadi itu tidak ada unsur kesengajaan dalam meninggalkan benda tersebut. Maka tak ada pahala. Maka tak ada kat situ, tidak ada ganjaran kat situ. Sebab muta'ammid. Afwan. Ini syarat pertama tadi al-ilm, yang kedua sengaja, yang ketiga dikenali ihtisab. Ihtisab ini maksudnya mengharapkan ganjaran. Dia kena mengharapkan ganjaran. Maksud memang dia tinggalkan sebab dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan sebab dia tinggalkan kerana nanti benda ni bisnes aku apa dia tinggalkan sebab benda ni memang tak bagus untuk bisnes dia contohnya. Kan dia tinggalkan minum arak sebab apa? Sebab dia punya hati dah rosak, jadi dia pun tak minum arak. Dia tinggalkan berzina sebab apa? Sebab memang dah dia tak berfungsi dengan lelaki-lelakian yang tidak lagi berfungsi. Kan? Dia tidak lagi jadi apa penyanyi sebab apa? Sebab dia dah tekak, dia dah rosak. Maka ini tidak ada ganjaran baginya. Dia ihtisab. Dia mesti ada syaratul ihtisab, mesti nak harap ganjaran. Yang keempat, al-ikhlas. Al-ikhlas. Yang kelima, syarat dia memang nak ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat dia nak tambah lagi ganjaran, syarat untuk ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup 5 syarat ni, insya-Allah. Dia tinggalkan, dia tak buat apa-apa pun dapat pahala. Dia tinggalkan dapat pahala. Sebab apa kamu ni tak memakai pakaian-pakaian yang mencolok mata? Dia kata sebab 5 benda tadi. Saya tahu benda itu haram. Yang kedua, saya sengaja nak tinggalkan. Kalau tak sengaja. Yang ketiga, saya ihtisab. Okey. Memang nak harapkan ganjaran. Yang kelima, ikhlas. Bukan nak dunia. Yang kelima, apa tadi? Saya sebut apa pertama sekali? Afwan. Pertama, ilmu tentangnya. Yang kedua, sengaja. Yang ketiga, ihtisab. Yang keempat, ikhlas. Yang kelima, ittiba' sunnah. Yang kelima nak ittiba' sunnah. Baik. Ada 5 ni insya-Allah. Kita tinggalkan benda tersebut pun dapat pahala. Kita tinggalkan benda tu pun dapat pahala. Contohnya, dia meninggalkan perbuatan mendengar muzik. Kamu dah tahu muzik itu haram. Muzik haram, aku tak dengar. Yang kedua, dia sengaja. Bukan sebab telinga dia pekak ke apa, tak, bukan. Dia sengaja. Tak nak buat. Yang ketiga, ihtisab. Dia nak mengharap ganjaran daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, al-ikhlas. Iaitu tidak, dia meninggalkannya ria'an. Nak tunjuk ke orang. Ria'an. Yang kelima, ittiba' li sunnati Nabi SAW. Baik. Nah, ini dapatlah ganjaran dalam bab meninggalkan. Okey, dah selesai. Maka selesailah. Bila kita huraikan, kita wajib mentaati Nabi dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggal apa yang dilarangnya. Dah selesai masalah tu. Kita bagi kaedah supaya kita tak silap hukum orang kafir. Tak sembahyang sunat kafir contohnya. Atau seumpama dengannya. Maka kita pun
Faham? Tak meninggalkan perkara usul, dia anggapkan tak ada masalah. Kan? Dia meninggalkan perkara yang usul, perkara menjadi pokok Islam, dia tinggalkan. Bagi dia tak ada masalah, mana ada. Sedangkan perkara itu usul. Al-wala wal bara, cinta kerana Allah, benci kerana Allah, ila akhirih. Naam. Sambung lagi. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadah kesaksian bahawa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikumpulkan oleh Syekh kami, itu Syekh Dr. Abdullah, itu ada lebih kurang 30 lebih ayat yang kita pasal atiullah wa atiur rasul. Ila seumpama dengannya. Di antaranya ada ayat yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Kata Syekh kami, Syekh Salim bin Al-Hilali, dia kata kalau kita tengok Al-Quran, dia perintah taat kepada Nabi ni datang dalam bentuk tiga bentuk. Satu, datang sekali dengan taatlah Allah dan Rasul. Taatlah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Qul ati'ullaha war Rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tak suka orang yang kafir. Nampak tak? Dalam surah An-Nisa, Ali Imran. Ta'ala Allah dan Rasul. Maksudnya Allah dan Rasul itu sekali. Dan Rasul sekali. Ini adalah pada perintah yang mana apa yang Allah Ta'ala perintahkan, Nabi detailkan. Contoh Allah Ta'ala perintahkan salat. Maka Nabi pun perintahkan salat, tapi Nabi campurkan, Nabi datangkan bersamanya dia punya detail dia, cara dia. Lepas tu datang wa. Maksudnya sama perintah Nabi itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setengah ayat pula dia kata atiullah wa atiur rasul. Apa yang pertama tadi iaitu perintah yang Nabi yang mengkonfirmkan Al-Quran. Sekali lagi, perintah yang pertama tadi qul atiullah war rasul, ta'ala Allah dan Rasul. Maksudnya Nabi sebut benda yang sama dengan Quran. Okey. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Dia sebut atiu tu dua kali. Maka kat sini ada faedah apa dia, kata Syekh? Iaitu Quran perintahkan sesuatu hukum tanya solat. Dan yang kedua, Nabi memerintahkan solat, tapi Nabi tambahkan cara solat. Nabi jelaskan cara solat dengan wahyu daripada Allah Ta'ala juga, tapi dalam hadis. Cara solat. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut taat itu dua kali. Menunjukkan bahawa ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah satu kewajipan, ketaatan kepada Rasul satu kewajipan. Ini satu ta'atun mustaqillah, satu ketaatan yang tersendiri. Maksudnya dia tidak terikat dengan ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah. Maksudnya macam ni. Tak semestinya kita kena taat Nabi pada perkara yang Nabi confirmkan apa yang dalam Quran sahaja. Ini syubhatnya golongan ahlul hadis. Golongan anti hadis ni ada dua level. Ada dua level kejahatan. Ada berapa level lah? 3 level kejahatan. Okey. 3 level kejahatan ahlul anti hadis. 3 level kejahatan anti hadis. Level pertama yang level paling teruk, sebenarnya kafir sekali. Tak wajib taat Nabi langsung. Kita taat Allah je. Bainana wa bainakum kita tak wajib taat Rasul langsung. Ini paling kufur lah. Kafir kepada Allah Ta'ala. Ada level kedua, dia punya jahat dia. Dia kata kita hanya taat Nabi
apabila perintah Nabi tu ada dalam Al-Quran. Apa yang bukan dalam Quran tak ada, yang tak dalam Quran tak ada, kita tak terima. Ni level yang kedua jahat dia. Level yang kedua jahat dia. Orang anti hadis. Maksudnya macam ni. Nabi SAW perintahkan kita solat. Allah Ta'ala perintahkan kita solat. Nabi pun perintahkan kita solat. Tapi Quran tak cerita solat itu zuhur 4 rakaat. Jadi kita tak terima solat zuhur 4 rakaat. Takkan hadis Nabi sebut. Dah kat sini. Ini juga dia bertentangan dengan ayat Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang kedua. Level ketiga yang Allah Ta'ala sebut Qul ati'ur rasul wa man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Maksudnya taat kepada Rasul. Allah Ta'ala spesifikkan Rasul saja, tak sebut pun bersama ayat ketaatan tu taat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni menunjukkan bahawa kita taat Nabi pada perkara yang tak ada langsung dalam Al-Quran. Tak ada langsung Al-Quran. Jadi golongan anti hadis yang level ketiga, dia kata adalah kita tak nak terima apa yang level kedua tadi. Level kedua tadi kata kami tak terima apa sahaja yang Quran tak sebut. Yang tadi lah, dia kata kita taat Rasul. Kita taat Rasul. Kita bukan anti hadis, dia kata. Cuma kami ni anti hadis yang tidak ada dalam Quran. Ini juga anti hadis. Jadi ayat Quran yang ketiga, jenis ketiga itu taatlah Rasul sahaja. Maksudnya Nabi SAW boleh membuat satu perintah yang langsung tak ada dalam Quran. Di prinsipnya tak disebut, apa pun tak sebut, Nabi boleh keluarkan satu hadis Nabi itu wajib ditaati juga. Walaupun tak disebut dalam Quran dan prinsip tak disebut dalam Quran, hukum detail tak disebut dalam Quran. Di level kejahatan anti hadis yang kedua, iaitu dia kata yang pertama langsung tak nak ikut Nabi. Yang kedua ikut Nabi apa yang confirm dengan Quran. Level ketiga kejahatan anti hadis, iaitu dia kata kami hanya terima Al-Quran yang mutawatir saja, dia kata. Yang maksudnya memang dah ramai sahabat riwayatkan. Adapun khabar ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang, Nabi dia kata tak diterima. Ada seorang sahabat yang cerita dia tak diterima. Jadi ini 3 level anti hadis. Okey. Yang pertama tadi apa? Tak ikut Nabi langsung. Yang kedua, dia ikut Nabi pada perkara yang ada dalam Al-Quran saja. Yang ketiga, dia hanya ikut Nabi kalau hadis itu mutawatir saja. Ada buah hadis sahih, walaupun jalannya ahad, dia tak terima juga. Yang ni, masalah ni kita kena faham betul-betul. Barakallahu fikum. Yang hal ini merupakan konsekuensi dari syahadah bahawa beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Dan Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Seperti firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Terkadang pula Allah mengancam orang yang mendahului Rasulnya. Itu juga wajib. Kalau kita nak kenal benda itu wajib, nombor satu, dia ada perintah. Yang kedua, ada celaan bagi orang yang meninggalkannya. Seperti firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang yang melanggar perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad pernah tanya, kamu tahu tak fitnah tu apa? Kamu tahu tak fitnah tu apa? Fitnah itu bila seorang yang mengetahui kesahihan hadis Nabi SAW dan sanadnya, namun dia nak ambil juga pendapat manusia.
Ambil juga pendapat manusia. Baik. Artinya hendaklah mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, nifak, bid'ah atau siksa pedih di dunia, baik merupakan pembunuhan iaitu hukum bunuh, had, hukum hudud, pemenjaraan dan siksaan-siksaan yang disegerakan. Maka takutilah orang yang langgar sunnah Nabi ni, sebab Allah Ta'ala nak bagi dia hukuman dengan dia masuk kesesatan, jadi nifak, jadi bid'ah, jadi kufur. Ataupun dia akan jadi apa dia? Terkena fitnah, itu azab. Sebenarnya azab di dunia, contohnya dia kena hukum, dia minum arak, lalu dia kena hukum hudud, kena sebat 40 kali. Ataupun dia berzina, maka dihukum bunuh, rejam. Atau mencuri, dia dihukum potong tangan, atau seumpama dengannya. Ataupun terkena azab yang di akhirat, azab di akhirat. Baik. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab hamba mendapat kecintaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Allah surah Ali Imran tu, ayat 20 lebih tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu semua cintakan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi SAW sebagai petunjuk dan menderhakainya sebagai suatu kesesatan. Maksudnya kalau kita ikut Nabi dapat petunjuk. Allah Ta'ala kata wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat Nabi SAW, kamu akan dapat petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahawa pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik. Ini ayat biasa kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. So telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Ta'ala. Poin ini ialah fi rasulillah uswatun hasanah. Satu bila Nabi SAW dia suruh sahabat tukar niat haji tu kan, daripada qiran kepada tamattu', maka ada sebahagian sahabat dia tak nak, dia rasa enggan nak buat macam tu, nak tukar niatnya. Maka Nabi kata alaysa lakum fiyya uswah, maka pada diri aku ni ada contoh yang baik. Pada sahabat pun akhirnya diikut juga. Pada sahabat mulanya tak nak buat, sebab apa? Sebab Nabi nak kekalkan. Nabi kekal dalam haji qiran, Nabi suruh orang buat haji tamattu'. Nabi kekal haji qiran, pada sahabat buat haji tamattu'. Nabi kata kalaulah aku tak bawa unta ni, saya aku dah tukar dah haji aku kepada haji tamattu'. Sebab Nabi dah bawa unta, jadi para ulama sebut siapa yang dah bawa unta siap-siap daripada negerinya, maka dia patut buat haji qiran, gabungkan haji dengan umrah. Siapa yang tak bawa, patutnya buat haji tamattu'. Sebab itulah orang buat haji tamattu', dia kena bayar fidyah tu, dam tu, dam tamattu' dia panggil. Nah, Al-Hafidh Ibn Katsir berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam pelbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah Ta'ala Tabaraka Ta'ala merintahkan manusia untuk melalui sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi SAW dalam menanti pertolongan Rabbnya dalam SAW, Rabbnya Azza wa Jalla dalam perang Ahzab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mencurahkan selawat dan salam kepada beliau hingga pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Nah. Yang ketiga, antara tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW ialah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala ucapan Nabi SAW. Membenarkan ucapan Nabi SAW. Apa maksud mendengar ucapan Nabi? Membenarkan setiap apa yang Nabi sampaikan. Tasdiq maksudnya apa? Membenarkan. Macam kisah apa? Macam
Apakah as-siddiq? Apakah as-siddiq tergelar sebagai tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang Nabi sampaikan fima akhbar, apa yang Nabi telah sampaikannya. Fima akhbar, apa yang Nabi akhbarkan, apa yang Nabi khabarkan. Okay? Itu maksudnya. Maksudnya apa yang Nabi sampaikan, syaratnya hadisnya sahih. Dan membenarkan apa yang Nabi sampaikan ini, dia terikat pada dua pula. Yang pertama, memastikan, kita nak benarkan hadis, tapi kita mesti memastikan hadis itu sahih. Kita pastikan hadis itu sahih. Kadang-kadang datang khabar hadis-hadis yang palsu. Dan kamu kata, oh ini hadis Nabi ni, kita kena pegang hadis Nabi, kita kena membenarkan Nabi, jangan kita tolak. Dia kata, akhi, pastikan hadis itu sahih. Kerana bercakap pada benda yang tak sahih, maka kita menisbahkan kepada Nabi perkara yang dusta. Kita nisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW perkara yang dusta. Nah, jadi bila kita kata macam tu, kita nak orang nak pegang, orang dah ada semangat nak. Dah betul lah, kita kata Rasul. Kita kena benarkan apa yang Nabi SAW ucapkan. Tapi mereka terima semua hadis-hadis palsu, mereka masuk sekali. Hadis tak benar juga. Dia mesti diikat dengan satu yang sahih. Seperti kes Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila datangnya, dia suruh Ubay bin Ka'ab datang. Bukan Ubay bin Ka'ab. Seorang sahabat datang ke rumahnya. Sahabat tu bagi salam. 3 kali beredar. Umar Al-Khattab jumpa balik sahabat tadi. Dia kata, kenapa kamu tak datang ke rumah aku? Dia kata, aku dah bagi salam. Dan aku dengar Nabi SAW bersabda dan minta izin 3 kali. Kalau tak bagi izin, maka kalau tak bagi izin, keluar. Beredar. Maka Tok Umar Khattab datangkan saksi bagimu. Kalau tidak, aku akan hukum kau. Datangkan saksi bagimu. Kalau tidak, aku akan hukum kau. Maka kata, dia pun datangkan, dia bawakan 2 orang saksi bagi dia. Maka Umar Khattab pun pegang. Umar Khattab pun nak memastikan khabar itu sahih dahulu. Kerana Nabi SAW kata, nah, hadis yang sahih, mana Allah SWT berfirman dulu, kita ambil Al-Quran dulu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik, maka fatabayyanu, maka pastikan khabar itu sahih. Dari riwayat lain kata fatathabbatu, pastikan dia betul-betul sahih. Dan Nabi SAW juga kata, yahmilu hadzal ilma fi kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan menanggung ilmu ini, iaitu apa dia? Hadis Nabi SAW. Yahmilu hadzal ilma, ilmu ini, itu hadis Nabi SAW. Fi kulli khalafin, pada setiap generasi ini, uduluhu, orang yang menjaganya. Yanfauna anhu tahrif al-ghalin, mereka akan menafikan penyelewengan golongan yang melampau. Wamtihal al-mubtilin, dan perancangan jahat golongan yang batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga pentakwilan golongan yang jahil, tafsiran orang yang jahil. Okey? Jadi itu yang pertama, pastikan sahih. Nama Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa dusta ke atasku, maka siap tempat duduknya dalam neraka. Okey. Satu. Yang kedua, bila kita dah membenarkan apa yang Nabi sampaikan, maka perlu kepada kefahaman yang sahih pula. Hadis itu dah sahih dah. Tapi faham tu mesti faham yang sahih juga. Jangan kita dah ambil hadis itu sahih tapi kamu faham yang tak sahih. Bila faham yang tak sahih, kamu takwilkan yang tafsiran yang batil. Maka faham yang sahih itu juga ada dalilnya. Ada dalilnya. Nabi SAW, kalau kita tengok contohnya dalam kitab Salah,
inni la alu an urikum salat Nabi SAW. Nampak tak? Hadis tu kata, aku tak akan mengurangkan kepada kamu macam mana aku tunjuk, macam mana aku lihat Nabi SAW mendirikan salat. Aku akan buat sebiji macam Nabi buat. Itu dekat dengan Ali bin Abi Talib, dia salat macam mana salat, macam salat Nabi SAW. Datang seorang sahabat kata, ada pun orang ini dia telah salat bagaimana Rasulullah SAW salat. Maka ambillah daripada dia cara salat. Maksudnya apa? Kamu kena ambil cara salat daripada sahabat. Maksudnya min fiqh sahabah. Atau kata Syekh Abdul Salam Syuai'i, dia kata kisah tadi dalil bahawa kamu nak faham hadis Nabi pun kamu kena faham dengan faham yang betul. Kamu kena faham dengan faham yang betul. Dan faham yang betul tu fahamnya as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi bila kita ikat yang kedua ni, membenarkan apa yang Nabi sampai ni, nombor satu, pastikan hadis itu sahih. Yang kedua, apa yang disampaikan itu faham yang sahih, maka masuklah ke dalam membenarkan apa yang beliau SAW sampaikan. Wa wasadiqul masduq. Dan Nabi SAW itu yang benar, yang dibenarkan oleh Rasulullah, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembahagian Nabi, faraid Nabi itu benar. Kisah Nabi, kisah yang ajaib. Ya, contohnya macam berlaku dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW masa tu Nabi dengan sahabat-sahabat lain, Nabi kata di akhir zaman tu ada satu kisah, seorang lelaki dia menunggang binatang ternak dia, lembunya atau kerbaunya atau lembunya, sampai rasa berat. Binatang kerbau tu bukannya tujuannya untuk ditunggang. Lalu dia kata, bukan untuk ini aku diciptakan. Maksudnya binatang tu dia kata kat tuan dia, bukan ini tujuan aku diciptakan. Maksudnya aku diciptakan bukan untuk ditunggang sebegini. Lalu sebanyak sahabat yang dengar kata, ya Rasulullah, lembu boleh bercakap ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, aku, Abu Bakar dan Umar beriman dengan kisah ini. Sedangkan masa itu Abu Bakar dan Umar tak ada dalam majlis tersebut. Ini kisah tasdiq. Kisah kedua, kisah yang hampir sama juga. Kisah seorang lelaki, dia membela kambing. Maka datanglah serigala nak ambil kambing tersebut. Lelaki itu mempertahankan kambingnya sehingga berjaya menghalau serigala tersebut. Serigala itu kata apa? Tunggulah kamu nanti pada satu waktu yang tidak ada penjaga bagi kambing-kambing ini. Maksudnya pada hari kiamat kelak. Pada akhir zaman kelak, waktu orang dah mati, tak ada orang jaga melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebagian sahabat masuk dalam majlis tanya, dia kata, ya Rasulullah, serigala boleh bercakap ya Rasulullah, yang boleh difahami oleh manusia? Maka kata Nabi SAW, sungguhnya aku Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar beriman dengan kisah ini. Allahu Akbar. Nampak tak? Maksudnya tasdiq. Sebab tu Nabi kata, ala ta'manuni. Bila ada orang bertikaikan cara Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang, Nabi kata, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kamu tak rasa aman dengan aku, sedangkan aku adalah orang yang di langit dan bumi, di langit, penjaga langit itu memberi amanah kepada aku. Maka orang yang duk pertikaikan Nabi SAW kata, oh benda tak benar, tak betul Nabi SAW, apa ni. Waktu kita kata kaedah ni ialah, bila apa saja yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dengan hadis Nabi SAW, kalau ada kata kajian sains macam mana sekalipun tak konsisten dengan hadis Nabi SAW, kita kata kita akan benarkan hadis Nabi SAW dengan syarat kefahaman dia sahih. Dengan syarat hadis dia sahih, kefahaman dia sahih. Kan, ada sebagian doktor kata, doktor dah sepakat dah bahawa madu bukannya syifa contohnya. Madu hanyalah suplemen. Dia tidak. Sebab Nabi kata, syifa'u ummati fi thalath. Dan sahih Bukhari, syifa'nya umatku pada thalath, fil asal wa kasbul hijam wal kay wa ana akrahu wa ana ukrihu al kay, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata syifa'u ummati, syifa'nya, penyembuhnya bagi umatku ialah fil asal, fi syurbil asal, pada minum madu, wa kasbil hijam, iaitu apa dia, dan membekam, wal kay,
Dia buat besi, berubat dengan besi panas. Wa ana ukrihu al-kai, dan aku benci, aku tak suka al-kai. Nah, hadis Nabi SAW. Ini syifa. Maka apa saja yang datang hadis Nabi, ucapan kaji-kaji kata dia bukan syifa, maka dia tak. Aku membenarkan orang yang dibenarkan oleh Nabi SAW, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita faham masalah ni, jelas kepada kita akan kebatilan orang yang menolak hadis Nabi SAW kerana hasil kajian sains. Menolak hadis Nabi SAW kerana masalah waqi'. Yang kerana waqi' dia kata. Waqi' ni kata macam ni, keadaan sini macam ni, realiti ni macam ni, Nabi tak betul. Ila akhiri. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak berhenti kat sini. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung poin yang keempat, menahan diri daripada apa yang tengah dicegah oleh beliau. Nombor 4 ni sama macam yang sebelum ni. Wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa manhakum. Tapi kita akan ada huraian yang banyak, ada kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan menahan diri daripada apa yang dicegah ni. Saya nak buat kisah-kisah macam mana sifat sahabat yang bersegera meninggalkan apa yang Nabi SAW larang. InsyaAllah pada kuliah akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan ke akhir? Imran. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengikut sunnah, apakah amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in pada peringkat umur tua? Iaitu bagaimana mereka menghabiskan masa tua mereka. Dalam Riyadhus Shalihin ada tu hadis tu. Iaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka berumur 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas, mereka dah berhenti bekerja. Maksudnya mereka dah start pencen dah dan menumpukan diri kepada ibadat. Antara ibadat-ibadat yang mereka boleh lakukan antaranya ialah salaf ini. Kalau kita tengok salaf ini berkumpul padanya beberapa sifat yang utama. Pertama, salatul jamaah. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, talabul ilm. Maksudnya kalau tak keluar pergi berperang, inilah 4 benda ni lah. Kalau nampak salaf, itulah dia. Iaitu apa dia? Qiraatul Quran. Jadi kalau kita dah tua, apa nak buat? Baca Quran. Sebablah kita penting belajar Quran masa kita muda. Kita lancarkan Quran masa muda. Masa tua nanti kita nak baca dah. Masa tua baru nak merangkak, baru nak belajar, maka kita akan rasa berat. Lepas tu kita lancarkan anak kita. Dan kalau siapa yang mampu untuk hafal, lagi bagus. Hafal masa muda dia, maka masa tuanya, ketika dia bersandar di atas katilnya, sakit, mata dah tak nampak, dah rabun, ketika itu dia mengulang-ulangkan Al-Quran yang dihafalkan. Kata ada kisah seorang ulama salah, anda lupa kisah ni. Anda lupa nama dia. Ketika dia sakit, ketika dia nak wafat, maka anak-anak dia menangis lah, isteri dia menangis. Kata, kenapa kamu tangisi kematianku ini? Sesungguhnya di tempat itu dia tunjuk satu bucu daripada rumah dia yang dah lantai tu dah jadi hitam. Dia punya tikar tu jadi hitam. Kenapa kamu tangisi? Kerana sesungguhnya di situ aku telah mengkhatamkan Quran lebih daripada 70,000 kali. Allahu Akbar. Ustaz, 70,000 kali. Berapa kali setahun? Itu kita kira macam mana kita nak kira lah. Wallahu a'lam. Sebagai orang dekat matematik, kalau macam ni tak boleh. Lalu dia petikan kisah-kisah sebegini. Kita tengok macam mana cara dia baca, apa keadaan cara dia baca dari sudut lintasan hati atau seumpama dengannya. Maka itu kisah lain. Maksudnya ialah dia dah khatam Al-Quran sebanyaknya yang mungkin. Anda pernah tengok sendiri depan mata bagaimana seorang ibu yang tua ni, anda datang rumah dia, tengok dia ada buat rekod, cara photostat rekod tu. Ada ambil gambar tu. Seorang ustazah dia kata mak dia setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali khatam Quran. Nabi SAW kata paling afdalnya ialah khatam Quran 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau 3 hari sekali. Dan anda pernah tengok satu buku catatan seorang ibu tua, orang Melayu, orang Malaysia. Rumah dia dekat Teras Jernang. Anda mengajar di rumah anaknya. Dan ibu ni tu dah tua, sakit, dah meninggal masa tu. Dia tunjukkan buku dia. Hari Isnin berapa banyak dia baca, berapa juzuk. Dan sungguh menakjubkan. Anda tengok tu, anda rasa macam rendah diri betul. Kita duduk mengaji sana sini, ceramah sini pun tak mampu
baca Al-Quran sebanyak ibu itu tadi, ibu tua itu tadi. Ini min barakati umrihi, antara keberkatan umurnya Allah Ta'ala memberi dia al-iqbal ila Al-Quran. Sebab itulah kata para ulama, tandanya Allah Ta'ala cinta, nak tahu Allah Ta'ala cinta kat kita ke tidak, tengok kadar kecintaan kita kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Makin cinta kita pada Quran, maksudnya makin cintalah Allah Ta'ala kepada kita. Yang kedua, bila kita dah tua, umur dah tua, apa nak buat lagi? Iaitu banyak zikr. Ini berdasarkan hadis Sufyan bin Abdillah, kalau tak silap. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dah makin tua ya Rasulullah, dan amalan-amalan itu banyak ya Rasulullah. Berikan aku satu amalan yang aku mampu lakukannya. Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lidah kamu, lisan kamu sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih baca zikir yang sungguhnya Nabi SAW sebut, la haula wala quwwata illa billah, satu pokok akan dibina dalam syurga. Nabi kata, berbahagialah bagi orang yang dalam bukunya nanti ada banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas salat 33 kali, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya walaupun mithla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Saya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 kali pagi, semua telah bebaskan 4 orang hamba. Saya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, akan bersih dari segala dosa-dosanya, dihapuskan. Jadi az-zikr. Nah, Nabi kata, ala unabbiukum, anak tak aku beritahu kepada kamu satu amalan yang lebih mahal daripada emas yang kamu ada, wa azkaha inda malikikum, dan paling murni di sisi Tuhanmu, dan paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu zikr. Dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, dan musuh kamu tu pancung kamu dan kamu pancung dia, wa tadribu anaqakum wa yadribu anaqakum wa tadribu anaqahum, itu az-zikr, berzikir kepada Allah Taala. Maksudnya bukan maksudnya zikir lagi bagus pada perang, maksudnya kamu tak payah pergi perang, maksudnya tak payah pergi perang, bukan. Maksudnya kalau kamu zikir dan kamu pergi perang, itu lagi afdal daripada orang yang pergi perang tak zikir. Wa azkaha inda malikikum, dan paling murni, paling bersih amalan tersebut. Sebab zikir ni kita buat seorang dalam kereta, tak ada siapa nampak. Waktu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ubat penyakit nifak yang paling afdal sekali ialah zikir. Sebab berzikir ni satu amalan yang tak tunjuk kat orang, kita sendiri. Maksudnya tak payahlah kita zikir nak pakai tasbih besar-besar, tak payah. Ingat masa tu di Masjid Nabawi, tengah hadir dulu Syekh Saleh Al-Abud. Syekh Saleh Al-Abud dia tengah ceramah, lepas ceramah tu dia nak start ceramah tu bersama tengah setting apa semua ni, ada satu hamba Allah tak dia zikir pakai pakai tasbih. Dia kata, kenapa kamu zikir pakai tasbih? Nak tak aku tunjukkan kamu yang lebih afdal daripada cara Nabi SAW dengan pakai jari jemari. Namun, jadi barakallahu fiik. Jadi itu kedua. Kalau kita masih dah tua dari lidah dan zikir ni, tak perlu nak pakai tenaga yang banyak. Dan kita pernah tengok orang yang macam mana dia kuat zikir. Seorang makcik, seorang opah dekat Perak, seorang makcik, bercahaya wajah dia. Bila kita jumpa dia kata, baca macam ni, baca zikir ni, baca doa ni, jangan lupa, dia kata. Dia baca, dia ajarkan. Masa kami nak pergi umrah, dia kata, jangan baca doa, jangan lupa, dia hafal hadis, tapi hadis tu tak sahih lah. Dia kata, man zarani fi ba'da mauti wa ka'annama zarani fi hayati. Makcik tua, orang awam, tapi bila masa kami nak pergi umrah, kami ziarah dia, maka makcik tu kata, jangan lupa nanti banyak selawat kat Nabi SAW, dia kata. Antaranya salawat kat Nabi SAW ila akhiri. Yang ketiga iaitu qiyam. Masalah hadis Rabi'ah, dia kata, ya Rasulullah, Nabi kata, mintalah sesuatu padaku. Rabi'ah, Nabi kata, mintalah sesuatu padaku. Rabi'ah Nabi kata, mintalah sesuatu padaku. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak minta apa-apa melainkan aku nak bersama kamu di akhirat kelak. Dia kata, betul, kamu tak ada permintaan lain? Ya, aku tak ada permintaan lain. Maka Nabi kata apa? Inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk
menyampaikan agar kamu sampai kepada hasrat kamu ini dengan banyakkan sujud, banyakkan salat sunat. Betul bila Nafi' sebutkan, janganlah kamu tanya kepadaku bagaimana salat malamnya Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pada malamnya dibahagi kepada 3. Sebahagian untuk tidur, sebahagian untuk yang kecil untuk tidur, sebahagian untuk mentelaah ilmu, dan sebahagian lagi untuk qiyam. Ini bawa kita kepada yang keempat, iaitu mentelaah ilmu, belajar, banyak belajar. Masa tu kita dah banyak lapang, dah tua, kita dah tak ada lagi dah komitmen lain, tak perlu pergi office lagi dah apa semua. Banyakkan baca kitab, banyakkan dengar kuliah, banyakkan dengar pengajian-pengajian. Dan masa dah umur tua ni tak perlulah kita nak mengaji benda-benda yang teknikal lagi. Minta maaf saya sebut Kita ambil yang mana penting dulu. Mana penting, mana yang bawa kita betulkan akidah yang sahihah, betulkan ibadah, banyakkan belajar solat sunat, zikir yang sunnah, apa semua. Tak perlu nak belajar sampai benda yang terlampau teknikal yang menyebabkan kita akan disibukkan dengan benda tersebut daripada ilmu yang al-ghayah, ilmu al-ghayah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghaniman, dia kata dalam syarah dia, Ad-Durratul Mudiyah fi i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah, disebut dalam mukadimah dia kata umur kita ni pendek. Nasihat sama juga Syekh Abdul Muhsin Abbad, umur kita ni pendek, masa kita dah terhad, maka bacalah buku yang paling manfaat bagi kita. Minta nasihat guru, ustaz apa nak baca yang paling manfaat bagi kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, agar kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan akidah yang safiyah, akidah yang murni, bersih. Okay? Tak perlu lagi nak benda-benda yang lain. Wallahu a'lam. Inilah 4 amalan ni. Dan yang kelima iaitu sambung silaturahim. Sambung silaturahim kalau kita mampu dengan telefon. Sekarang ni sambung silaturahim tak semestinya kita nak sambung silaturahim ni kita kena pergi jalan jauh, tak semestinya. Contohnya kita ada handphone, kita ada WhatsApp, kita ada telefon, kita ada Telegram, macam-macam. So silaturahim tanya khabar. Nabi kata man sarrathu hasanatu, siapa yang man sarrahu an yus'alahu fi athari, barang siapa yang nakkan umurnya panjang, okay, dan rezekinya murah, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi athari fi atharihi falyasil rahim, maka sambunglah silaturahim. Sebenarnya umurnya panjang, rezekinya murah, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Dan pada zaman sekarang ni tuan-tuan Allah, ini saya nak bagi, ini yang moden punya lah ya. Tuan-tuan sekarang ni sebagian kita ni ada orang yang adalah orang yang kadang-kadang sangat berpengetahuan, jawatan besar dahulu, ni skill yang pelbagai. Maka ketika dah pencen ni, masa dah umur dah tua, jadi kita habiskan untuk dakwah pula. Kita dah sibuk daripada umur 20 tahun kerja sampai umur 60. Sampai umur 60, betul tak? Sebagai pencen 60 lah kita kata. Maka gunakanlah baki-baki tu untuk khidmat untuk Islam. Kita dah tak ada dah kerja, pencen dah ada, mungkin dah ada simpanan. Janganlah asyik nak duduk rumah, nak apa. Tak malah saya sebut kadang-kadang setengah orang tu buat apa, tak buat apa, duduk-duduk rumah. Kadang-kadang adalah kebun sikit-sikit apa semua. Tak gunakan tenaga anda tu untuk dakwah pula. Kan? Siapa yang pandai masak, masaklah untuk anak-anak, belajar tahfiz, belajar pendakwah, guru-guru, orang yang buat dakwah untuk orang susah, bantu. Anda pandai bidang komputer dulu, pengarah bidang IT apa semua, tengok macam mana, tengok video-video ustaz ni, tengok tak canggih lah website dakwah ni, main saya tolong ajar anak-anak muda dalam bidang dakwah ni untuk buat kerja ni semua. Tengok macam pentadbiran, macam kurang bagus lah. Nak tak saya offer untuk kita bantu, macam mana dia nak buat bagi mantap pentadbiran ni. Saya dulu ni ketua SU, KSU. Saya yang mentadbir semua pegawai kerajaan dalam Malaysia ni. Jadi sekarang ni saya nak tengok macam mana cara ni saya cadangkan, cara macam ni nak disiplinkan. Atau paling kurang dia pandai English, dia tengok sekolah tahfiz ni tak ada cikgu English. Kadang-kadang dia sekolah tahfiz tak ada modal dia nak panggil cikgu English yang bagus. Kata mai sini, saya volunteer, saya mengajar English kat tempat ni 1 jam seminggu. Banyak tuan-tuan Allah cara yang kita boleh bagi
sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala di akhir hayat ni. Pintu kebaikan. Dalam kita Riyadhus Salihin ada bab banyaknya pintu kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq ditanya, orang tanya Rasulullah tanya, hari ni siapa yang dah sedekah? Abu Bakar As-Siddiq kata, angkat tangan. Siapa dah ziarah anak yatim? Aku dah. Siapa dah tolong anak yatim? Siapa dah yang tolong ibu tunggal? Abu Bakar As-Siddiq kata, aku dah. Siapa hari ni puasa? Semua Abu Bakar As-Siddiq angkat. Ketika itulah Umar Al-Khattab kata, memang aku tak nak kalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam amal. Maksudnya pelbagainya amal. Dan manusia itu ala syakilatih, kata Rasulullah. Manusia itu ala syakilatih. Manusia itu dia ada kecenderungan yang pelbagai. Kita akan cari kecenderungan tuan-tuan. Siapa yang suka mengajar. Siapa yang suka buat kerja baik tabir, buat kerja baik tabir. Siapa yang suka nak tawaduk, nak tolong basuh toilet pun, masjid, nak tolong apa semua pun bagus. Yang penting itu apa yang anda lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau semualah hadis sikap macam ni, Allahu Akbar. Saya ingat mekar dakwah kat Malaysia ni. Mekar dakwah kat Malaysia ni. Wallahu a'lam bissawab. Mana sahabat tabi'in perbaiki kualiti solat mereka tanpa rasa overwhelmed. Kalau kita baca tentang Allah ni, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, dia syarah hadis solat Umdatul Ahkam, dia kata kalau anda semua perhatikan bahawa kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ni, kita hadis dari Umdatul Ahkam contohnya, kebanyakan hadis yang paling banyak sekali diriwayatkan ialah hadis berkenaan dengan solat. Kerana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak meninggalkan satu ruang yang kecil, melainkan mereka akan riwayatkan, mereka akan tengok Nabi SAW hatta sakat, kata Syekh, sehingga diam Nabi dalam beberapa saat sahaja pun para sahabat rekodkan. Seperti mana hadis Abu Hurairah, ra'aita sukutuka baina takbir wal qira'ah, madza tasna' ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nampak kamu ni lepas takbiratul ihram dan sebelum baca surah itu kau diam sekejap ya Rasulullah. Apa yang kau baca ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Allah baina baina khataya kama ba'da ila akhirih. Maksudnya diam Nabi yang sebentar tu para sahabat rekod. Jadi macam mana nak baiki kualiti solat? Pertama sekali tak lain tak bukan kena belajar macam solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena baca hadis Nabi detail-detail. Berbagi, tengok macam mana Nabi baca, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi buat. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam mukadimah dia kata, kita ni kalau solat macam Nabi 100% takkan mampu punya. Tapi kita qaribu wasaddidu, rapatkanlah diri kamu dengan sebaiknya, dan wasaddidu, buat yang terbaik. Jadi nombor satu, bagaimana cakap para sahabat baik, para sahabat ialah orang yang haris ala, yang sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari hadis berkenaan dengan solat. Jika ada sebagian sahabat dia kata, sebagian perawi hadis dia kata, aku merasa penat nak riwayatkan. Bayangkan riwayat hadis solat ni panjang sebagainya. Doa iftitah Nabi pun ada banyak. Allahumma anta nurus samawati wal man fihin, Allahumma anta rabbus samawati wal fihin, wa anta qayyimus samawati wal man fihin, wa anta Allahumma lakal mulk wa fihin, Allahumma anta al-malik la, Allahumma anta Allahumma walakal hamdu anta malik wa man fi samawati wa man fihin, Allahumma anta al-haq wa wa'duka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa qawluka al-haq ila akhir. Panjang doa tu. Orang hafal pun penat. Tapi itulah dia, para sahabat dahulu, dia penat dia untuk nak belajar solat Nabi SAW. Itu satu. Kita kena baca riwayat-riwayat ni, baca hadis-hadis berkenaan dengan solat. Yang kedua, kita kena baca kitab-kitab yang cerita macam mana sikap sahabat dan tabi'in tentang solat. Maka kita akan rasa insaf dan kita akan rasa memang Allah teruknya aku solat. Antara kitab ni kitab Ta'zimus Salah. Kitab Ta'zimus Salah sangat bagus dan telah diringkaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Khusyu', Kitabul Khusyu' ila akhirih. Dan kita baca macam ni dan supaya kita boleh perbaiki. Dia kata senangnya, perbaiki sikap, maka perbuatan kita akan mubah. Sikap kita, kita punya pandangan kita terhadap salat betul, maka betul lah amal kita. Kalau pandangan kita kepada salat tu
tak betul sikap kita terhadap solat, kita punya mauqif kita, pakai bahasa Arab. Sikap kita lah, sikap maksudnya apa kita punya pandangan kita terhadap solat tu dibetulkan, insya-Allah dia akan betul, insya-Allah biiznillah taala. Na'am, wallahu taala alim bisawab. Saya nak stop kat sini. Insya-Allah kita akan sambung lagi biiznillah taala fi dars al-qadim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.